Tragedi Sabah Air, tiada bukti disabotaj. Skim harga musim perayaan Aidilfitri mula dilaksana 15 April. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah edisi 12 April 2023. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung petang ini kita bersama Sarawak, Sabah dan Perak. Sebanyak 30 jenis barangan ditetapkan menerusi skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa bermula Sabtu ini hingga 30 April depan. Skim itu melibatkan 24 jenis barangan termasuk 6 lagi daripada jenis ayam dan telur di bawah penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam yang sedang berkuat kuasa sejak 5 Februari lalu. Barangan kawalan dilabel dengan tanda harga berwarna merah jambu yang dikuat kuasa melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Memberikan nasihat kepada peniaga-peniaga khususnya supaya dapat bersama-sama memberikan kerjasama untuk kita memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat yang berbelanja semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri ini dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan ketetapan yang ditentukan oleh pihak KPDN. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Putrajaya. Barangan yang dikawal di bawah SHMMP 2023 iaitu adalah daging lembu tempatan, kecuali daging batang pinang, daging lembu import, daging kerbau import dari India, ikan kembung, ikan selayang, ikan tongkol, ikan demudok. Senarai barang dan harga maksimum boleh disemak menerusi laman sesawang KPDN. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin beri jaminan bekalan barangan mencukupi sepanjang tempoh pelaksanaan skim berkenaan. Setakat hari ini daripada Jabatan Pertanian, daripada Jabatan Veterina telah memberikan jaminan bahawa insya-Allah di sepanjang musim ataupun di sepanjang bulan Ramadan ini menuju kepada sambutan Hari Raya Puasa dan sehingga Syawal, habis Syawal insya-Allah mereka memberikan jaminan bahawa bekalan adalah mencukupi dan saya harap rakyat tidak panik ya dan tidak melakukan pembelian panik. Keputusan kerajaan mempercepatkan bayaran gaji penjawat awam kepada 14 April beri kelegaan kepada mereka. Bayaran yang dibuat awal 3 hari itu membolehkan mereka membeli barangan untuk persediaan Aidilfitri. Musim perayaan, waktu macam ni kita memang nak pakai duit lah untuk nak buat preparation kan. Macam saya pun tak lagi lah, tak sempat nak beli barang-barang lagi. Kalau dapat awal macam ni senang nak menguruskan masa kan. Kalau dapat gaji last minute kelang kabut pula, macam tu lah kan. So memang pada waktu yang kena lah dapat awal ni. Okey, Alhamdulillah dapat gaji awal saya sangat seronok. Dapat boleh beli barang-barang tambahan untuk hari raya lah nanti. So macam bersyukur sangat-sangat lah. Rasa macam sangat gembira lah. Dapat gaji awal, banyak lagi persiapan raya yang saya perlu siapkan. Seperti baju raya, kuih raya dan baki-baki gaji itu mungkin saya akan berikan kepada mak ayah saya lah untuk buat persiapan raya untuk pagi raya. Seorang tukang rumah didakwa di Mahkamah Magistrate Dungun atas pertuduhan membunuh isterinya awal bulan ini. Muhammad Amir Hamzah, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Adila Abdul Latif. Dia dituduh menyebabkan kematian Rubiah Sabtu 41 tahun di Kampung Besol, Bukit Besi, Dungun antara 7.30 hingga 8.30 pagi pada 5 April lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh diwakili peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK, Hafizul Faris Cik Razlan. 13 Jun sebutan semula kes, Rubiah maut selepas dipercayai dipukul dengan tukul besi di kediamannya selepas berlaku perselisihan faham antara pasangan suami isteri itu.
Laporan siasatan akhir kemalangan udara pesawat Sabah Air Nomad N228-9M-ATZ berlaku pada 6 Jun 1976 telah selesai dinyah klasifikasi 6 April lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata menerusi laporan berkenaan tiada bukti sabotaj atau terdapat sebarang kecacatan atau kerosakan pada enjin atau perkhidmatan yang menjadi faktor penyebab naas pesawat. Laporan berkenaan juga boleh diakses menerusi laman sesawang Kementerian Pengangkutan mulai hari ini. Laporan siasatan akhir insiden tersebut siap pada 25 Januari 1977 dan dibentang kepada Jemaah Menteri pada Mac 1977 namun tidak pernah diumumkan. Loke menegaskan setiap insiden penerbangan harus disiasat dengan telus dan menyeluruh. Ia demi menerap kepercayaan antarabangsa kepada keupayaan Malaysia dalam membina industri penerbangan berkredibiliti menempati piawaan tertinggi. Seperti biasa, sebelum ke berita lain, kita dapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Nur Salzinda Hanif. Silakan. Silakan Nur Salzinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama laporan cuaca pada petang ini dengan melihat paparan imej satelit pada ketika ini. Dilihat rantau negara pada ketika ini tiada kelompok awan aktif yang dicerap dan hal ini boleh menyebabkan keadaan cuaca panas dan juga kering di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun dapat dilihat juga pada ketika ini kelompok awan aktif ini dicerap di sekitar pedalaman negeri Sabah. Dan hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat tiada hujan yang dicerap di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun kita dapat lihat keadaan hujan mula terbentuk di sekitar Kulim, Kedah dan juga di 1-2 tempat di negeri Perak, Pahang, Johor dan juga Melaka. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga kelewat petang nanti. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan keadaan hujan beserta ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang sangat kencang serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini keadaan hujan kini sedang terbentuk di sekitar pedalaman negeri Sabah, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula kita dapat lihat keadaan hujan mula terbentuk di sekitar barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Antara fokus negeri di bawah bayu, ahli Majlis Daerah diingatkan mengenai peranan, tanggungjawab dan amanah. Butiran lanjut langsung bersama Rita Aloysius Malik di studio Kota Kinabalu. Ya, sahih.
Ahli Majlis Daerah yang dilantik diingatkan agar menggunakan tanggungjawab dan amanah diberikan dalam menentukan dasar, merancang serta memantau pelaksanaan program pembangunan di daerah masing-masing. Mereka yang terdiri daripada pelbagai latar belakang juga dituntut untuk menyumbang idea dan kepakaran masing-masing kepada Majlis Daerah. Saya mengharapkan supaya ahli-ahli majlis ini adalah sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk membantu, khususnya majlis daerah, untuk kita nambah baik kerana kita adalah pembuat dan pelaksana dasar. Sebab itu dalam ucapan saya mohon kepada ahli-ahli majlis supaya mereka sentiasa peka, khususnya kepada pelanggan kita. Pelanggan kita ini adalah rakyat. Datuk Isnin berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah bagi tahun 2023-2025 di Kota Belud. Beliau yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut menyampaikan watika pelantikan kepada 17 Ahli Majlis Daerah Kota Belud yang baru dilantik. Sementara itu, Pegawai Daerah Kota Belud Haji Bakri Nanun yang juga pengerusi Majlis Daerah Kota Belud berharap agar beliau dapat bekerjasama dengan ahli majlis bagi merancangkan pembangunan di daerah berkenaan. Mereka dapat memberi lontaran idea yang bernas untuk menghasilkan ataupun untuk memajukan daerah Kota Belud ini ke arah seperti dalam pelantikan mereka itu melalui 2 tahun, itu 2023 sehingga 2025. Saya mengharapkan mereka dapat memberikan idea-idea yang baik untuk kemajuan. Warga kerja Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah diingatkan agar terus mengekalkan integriti dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Melalui integriti bukan sahaja menaikkan imej jabatan dan kaki tangannya, malah berupaya meningkatkan prestasi dan pencapaian sesuatu organisasi. Ketua Pengarah Kastam Datuk Haji Zazuli Johan berkata integriti serta usaha kuat telah meletakkan JKDM Sabah menyumbang lebih 447 juta ringgit pungutan hasil Januari hingga April tahun ini sahaja dan jumlah berkenaan mampu dipertingkatkan lagi sehingga akhir tahun. Saya mengharapkan agar Wakastam dapat mengekalkan semangat Ramadan ini sehingga ke bulan-bulan sebelumnya. Sebab kalau kita tengok warga JKDM Sabah terutamanya telah bekerja keras dan berintegriti sehingga mereka berjaya mengutip 447 juta pada tahun ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Iftar Warga Kastam Sabah bersama Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Juhar Mahiruddin di Masjid Al-Abid Desa Kastam Sepanggar di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Zazuli, pungutan lebih 447 juta ringgit itu menjadikan pungutan hasil seluruh negara berjumlah 15.49 bilion ringgit dalam tempoh yang sama tahun ini. Majlis Iftar tersebut turut diisikan dengan penyampaian sumbangan dan tazkirah. Khazanah Sabah Berhad QSB dan kumpulan syarikatnya menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun berakhir 2022 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berjumlah hampir 1.176 juta ringgit. Penyerahan tersebut diterima ahli majlis tertinggi MUIS Datuk Haji Muhammad Dandan Haji Alidi dalam majlis berbuka puasa bersama anak yatim Rumah Amal Kasih Kingfisher di Kota Kinabalu. QSB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ahmad Rizal Dahli mendahului penyerahan dengan menunaikan zakat perniagaan berjumlah RM33,952. Ia kemudian diikuti Angkatan Hebat Sendirian Berhad diwakili pengerusinya Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail dengan jumlah zakat perniagaan RM55,600. Sementara itu, Common Tower Technologies Sendirian Berhad turut menunaikan zakat berjumlah RM36,420 diserahkan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mikhail S. Abdullah. Manakala Selcom Timur Sabah dengan jumlah zakat 1.05 juta ringgit diserahkan Ketua Pegawai Eksekutifnya Nazaruddin Abdul Rahim.
Majlis penyerahan disaksikan Pengerusi QSB, Datuk Dr. Yusof Yaakob. Dalam majlis itu, seramai 30 anak yatim turut menerima sumbangan wang tunai sempena bulan Ramadan. QSB turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada Rumah Amal Kasih Kingfisher bagi menampung perbelanjaan penyelenggaraan dan operasi harian mereka. Sementara itu, di Kota Kinabalu, lebih 100 asnaf terdiri warga emas, balu dan orang kurang upaya menerima sumbangan bakul makanan dan duit raya. Adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee berkata usaha itu sebagai langkah mengeratkan silaturahim antara penduduk dan pemimpin. Harapan saya bahawa ini akan terus mempereratkan silaturahim di kalangan masyarakat di sini. Lebih-lebih lagi dengan pemimpin, ada yang baru, orang tua baru, ada orang tua lama, ada OKK lama, semua ada sinilah. Ini kampung sudah kira 3 generasi lah. Sejak kebakaran besar di sini tahun 1997. Itu sangat besar lah bagi saya. Penyampaian ini, Datuk yang bagi ini, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk. Karena Datuk tidak lupa kepada rakyat-rakyat. Setiap tahun dia memang mengadakan bantuan begini. Jadi sekurang-kurangnya dapat membantu lah. Tiap-tiap tahun dia memang bagi kami bantuan untuk oleh-oleh Ramadan. Kami pun berterima kasihlah kepada Datuk Yong. Walaupun dia dalam kerjaan, tidak dalam kerjaan, dia memang bagi Kampung Cendera Mata 2 ini oleh-oleh Ramadan. Giat Mara Negeri Sabah mengambil pendekatan menjadikan rumah anak-anak kesayangan Kota Kinabalu sebagai perintis bagi melaksanakan program kemahiran TVET Junior Giat Mara yang merupakan alternatif permulaan bagi membantu penghuni dan pelatih Giat Mara lebih berdaya maju dan terlibat secara langsung dalam bidang kemahiran yang dilihat mampu meningkatkan kemajuan kerjaya mereka. Pengarah Giat Mara Negeri Sabah Aziz Zuddin Aziz berkata selain sumbangan keperluan harian, program tahunan pihaknya juga turut diperluaskan ke rumah tahfiz serta institut lain memfokuskan bantuan dari segi latihan, kemahiran dan baik pulih kediaman. Program tradisi yang kita buat setiap tahun bukan setakat kita pergi ke rumah anak yatim saja, kita pergi juga ke rumah tahfiz dan juga mana-mana institut yang boleh membuat kita bantu. Kita nak beri latihan kemahiran kepada student-student kita yang baru ni, kita panggil di bawah TVET Junior, mengambil rumah ini sebagai rumah angkat lah. Giat Mara akan membantu dari segi fasiliti dan juga kemahiran yang perlu diorang ada di sini lah. Dari pihak kami sangat menerima baiklah. Saya maklumkan kami pun mengikut minat mereka tu kami ada buat latihan juga, contoh macam menjahit, memasak. Jadi bila Encik Aziz maklumkan tu, jadi kami pun rasa sangat berbesar hatilah untuk menerima bantuan latihan ini. Seramai 60 orang penghuni rumah anak-anak kesayangan Kota Kinabalu menerima sumbangan duit raya, bakul makanan serta bekalan bahan mentah. Rumah anak-anak kesayangan Kota Kinabalu ditubuhkan sejak tahun 2013 menempatkan 103 penghuni dari kalangan anak yatim, asnaf, anak miskin, ibu tunggal serta warga emas. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain. Kembali bersama Sahih di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Fokus hari ini pelantikan Datuk Insinyur Alice, bukti keperluan Sarawak tidak dipinggirkan. Perinciannya bersama Bumawin. Silakan. Ya, Sahih. Sebelum itu, kita dengan perkembangan ini. Pelantikan Datuk Insinyur Alice Jawan sebagai Setiausaha Tetap Pengangkutan Sarawak sekaligus menjadi ahli dalam Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM disambut baik. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan memahami dan memastikan keperluan Sarawak tidak dipinggirkan. Ini adalah pertama kali Sarawak diberi satu tempat di MAFCOM, Malaysian Aviation Commission. Jadi pelbagai perkara berhubung dengan penerbangan ke Sarawak akan dapat
kita cuba menyelesaikannya dan juga mereka akan faham juga memahami keadaan keperluan kita di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu siri lawatan kerja ke Sibu. Menurut beliau lagi, ia merupakan cadangan yang telah dikemukakan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke dalam satu perjumpaan pada awal tahun ini. Dalam pada itu, berkaitan keperluan tambahan penerbangan ke Sarawak semasa cuti perayaan, beliau memberitahu perbincangan telah dilakukan dengan pelbagai syarikat penerbangan. Ia bagi memastikan tambahan penerbangan ke Sarawak semasa cuti perayaan dan musim cuti sekolah dapat dilaksana. Dalam siri lawatan kerja di Sibu, beliau diberikan taklimat berhubung dengan pelaksanaan projek bagi zon tengah Sarawak, iaitu di Sibu, Serike, Bintangoh termasuk Kapit. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, terdapat 8 projek baharu telah diluluskan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan Sarawak, khususnya 5 projek baru di zon tengah Sarawak. Pada masa sama, beliau turut menyampaikan sumbangan jaket keselamatan kepada pengusaha bot tambang dari Sibu ke Daro dan Dalat untuk keselamatan diri dan juga penumpang. Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan akan menyokong usaha kerajaan negeri dalam penggunaan Raspberry Pi. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagawi In berkata, walaupun sehingga kini penggunaan sistem operasi tanpa internet itu dibiayai kerajaan negeri sendiri, namun dengan geografi Sarawak, sokongan Kerajaan Persekutuan juga penting. Raspberry Pi ini boleh digunakan sebagai intranet. Artinya ia sebagai form of internet di dalam kawasan yang tertutup daripada yang tak ada connection. Dedahnya lagi, setakat ini sejumlah 9,000 unit Raspberry Pi telah diagihkan ke seluruh negeri bagi membolehkan sistem pembelajaran lebih kondusif untuk guru dan penuntut. Datuk Roland bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran STEM Trailblazers di Swinburne University Kuching. Jelasnya lagi, satu forum Raspberry Pi akan diadakan pada 6 hingga 9 Julai depan di institusi tersebut. Forum sulung itu akan melibatkan 3 penyertaan universiti termasuk Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak dan Curtin University. Lebih 2,000 penuntut dan guru dijangka menyertai forum itu selain pempamer dalam penggiat industri pendidikan. Saudara, program Ramadan Drive-Thru at RTM 2023 yang memasuki tahun ketiga tahun ini berlangsung meriah di pekarangan tempat letak kereta Baguna Radio RTM Kuching. Kira-kira 2,000 bungkusan bubur lambuk diagihkan oleh kaki tangan dan personaliti RTM. Baik, untuk laporan seterusnya, kita bersama rakan Debbie Amanda Padan. Debbie, silakan. Baik, terima kasih Buma. Ya, 2,000 bungkusan bubur lambuk diagihkan kepada penduduk di sekitar Bandaraya Kuching pada petang hari ini pada program kita drive-thru ataupun konsep pandu lalu at RTM Kuching pada petang ini. Baik, pada petang ini bersama saya iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kelakar Yang Berhormat Tuan Muhammad Duri. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini walaupun dengan kesibukan jadual. Yang Berhormat, ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan bagaimana Yang Berhormat melihat daripada program drive-thru at RTM pada petang ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya cuaca bagus. Tadi panas, kandah mendung. Jadi seperti yang kita sudah maklum bahawa RTM tu memangnya nyampi berita, maklumat dan apa informasi dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Tapi hari itu berbeza. RTM turun padang, nyampe bubur lambuk dalam program drive-thru at RTM pada 12 bulan 3.30 petang itu. Kita mendapati program ini adalah sangat bagus di mana dah 3 tahun kan dah dilaksanakan. Ianya dapat nyampe kepada rakyat untuk golongan yang kita sasarkan, rakyat di sekitar Bandaraya Kuching sebab setidaknya dah lama dengar RTM sehati
jiwa, maka hari itu kita dapat nangga muka semua kaki tangan ATM di belakang Maulah Bubur Lambuk daripada pukul 6 pagi semata-mata untuk rakyat di seluruh kawasan Kuching hari itu. Baik, secara ringkas Yang Berhormat, harapan berbaki beberapa hari lagi kita akan menyambut Syawal, 1 Syawal. Yang mungkin ada harapan dan nasihat kepada penonton kita di luar sana, mungkin ucapan Hari Raya ke yang ingin disampaikan Yang Berhormat kepada penonton kita pada petang ini? Okey, sebenarnya tinggal 9 ataupun 10 hari lagi kita nak menyambut Hari Raya yang bakal tiba. Maka saya menasihati semua supaya sentiasa berhati-hati sebab COVID-19 SOP kita jaga dan keselamatan orang masak di rumah, lampu, kipas, peti ais, aircon. Kalau kita keluar rumah, hendaklah kita tutup sebab keselamatan diri, keselamatan keluarga adalah sangat penting. Dan saya mengambil kesempatan menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf untuk sama-sama kita membina masyarakat yang harmoni, Malaysia Madani, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, untuk kemajuan kita di masa akan datang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, baik, terima kasih Yang Berhormat untuk perkongsian sebentar tadi. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari perkarangan tempat letak kereta bangunan ATM ini. Kembali bersama Buma untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, berita seterusnya. Lebih 100 orang anak yatim dan orang kurang upaya dari 13 buah kampung dalam kawasan projek Darul Hana menerima sumbangan Hari Raya pada Majlis Iftar Darul Hana bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching malam tadi. Majlis tersebut merupakan anjuran Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Sumbangan berjumlah keseluruhan RM10,100 tersebut disampaikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pada majlis tersebut, Pengurus Besar LCDA Datuk Mona Liza Zaidel turut menyampaikan zakat perniagaan berjumlah RM2,105,307 kepada Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili yang menerima bagi pihak TBS. Premier dan isteri juga menyertai tetamu jemputan beragama Islam menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih. Menurut kenyataan media LCDA, majlis berkenaan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat tahunan LCDA untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan harapan ia dapat meringankan beban pada bulan puasa ini ketika membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Menurut kenyataan media LCDA, majlis berkenaan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat tahunan LCDA untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan harapan ia dapat meringankan beban pada bulan puasa ini ketika membuat persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Sarawak terus berjaya mempamerkan perpaduan dalam kepelbagaian agama yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MAS Datuk Misnu Taha berkata ia dapat dicapai dengan persefahaman dan kerjasama utuh antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini walaupun pelbagai pergolakan berlaku di luar negara. Oleh itu adalah penting bagi setiap anak Sarawak menjaga kualiti perpaduan yang sekian lama terpelihara dan tidak mudah terpengaruh propaganda luar. Datuk Misnu berkata demikian pada majlis iftar bersama pelbagai organisasi agama dan badan-badan bukan kerajaan NGO di Pusat Penerangan Islam Kuching. Majlis tahunan itu dianjurkan bagi memperkukuh jalinan kerjasama antara agama di negeri ini. Ia turut dihadiri Persatuan Cina Muslim Malaysia, Persatuan Kebajikan Tionghoa Sarawak, Praktis dan badan bukan kerajaan. Beliau sebelum itu turut menyertai jemaah dalam solat Maghrib, Isyak dan solat sunat Tarawih. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Buma. Untuk perkembangan dari Perak, langsung bersama-sama Muhammad Nasrik Muhammad Nasara. Silakan Rick. Terima kasih Sahi.
Pemantauan di Bazar Ramadan terus dilakukan pihak berkuasa bagi memastikan tiada peniaga yang menaikkan harga barangan sesuka hati. Sebanyak 3,776 pemeriksaan telah dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Ops Pantau yang bermula 23 Mac lalu. Wartawan Amirul Ashraf Zainun di Bazar Ramadan Medan Gopeng ada laporannya. Baik, terima kasih Nasri. Saya kini berada di Bazar Ramadan Medan Gopeng bagi meninjau harga barang dan meninjau harga makanan di sini. Saya cukup bertuah kerana bersama saya sekarang ini Pengarah KPDN Negeri Perak, Datuk Kamaluddin Ismail. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Ashraf. Baik. Ada tak menerima laporan daripada pengunjung berkaitan harga makanan di Bazar Ramadan Datuk? Untuk makluman kita semua, sejak bermulanya Pasar Ramadan kita mulakan di Negeri Perak ini, dan sehingga hari semalam 10 hari bulan, kita tidak menerima sebarang aduan secara rasmi mengenai isu-isu berkaitan Pasar Ramadan di Negeri Perak ini. Baik Datuk, ada tak tindakan yang diambil terhadap peniaga di Bazar Ramadan yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan? Untuk makluman kita di Perak ni, kita telah melancarkan Ops Pantau sejak bermulanya 23 Mac lalu. Pantau ni saya ceritakan sikit untuk kita fokuskan juga, bukan saja kita fokuskan kepada Bazar Ramadan, kita juga tekankan pemantauan di bazar-bazar seperti Bazar Aidilfitri, di Pasar Awam, di Pasar Pagi, Pasar Malam dan juga Pasar Raya serta kedai-kedai runcit. Melalui penguasaan yang kita adakan sejak bermulanya Ops Pantau ini, kita telah melaksanakan sebanyak 3,776 pemeriksaan di seluruh negeri Perak. Daripada pemeriksaan ini, kita telah mengambil 5 tindakan kes yang di mana kita telah mengkompaun kepada peniaga yang terlibat dalam melakukan kesalahan di bawah peraturan kita. Kebanyakan kesalahan mereka ini adalah tidak meletakkan tanda harga dan juga menggunakan alat sukat timbang yang telah tamat tempoh atau tidak diverifikasi. Baik Datuk, apa dari segi pemantauan dari pihak KPDN sendiri di Bazar Ramadan tahun ini? Sejak kita di Perak ni, saya telah meminta kita mengerahkan seramai 177 orang penguasa dan juga dibantu oleh 76 pegawai pemantau harga untuk melaksanakan pemantauan melalui Ops Pantau ini. Contohnya kita di Perak kita tumbuhkan lebih 100 pasar Ramadan utama di negeri Perak. Bermaksud pegawai kami ini akan melakukan pemeriksaan secara harian, secara pemantauan secara lebih dekat di pasar-pasar Ramadan. Jika terdapat berlaku kesalahan, kita akan bertindakan langsung. Baik, terima kasih Datuk. Saya kira setakat itu saja daripada Bazar Ramadan Medan Gopeng. Kita kembali kepada Nasri di studio. Kira-kira 7,000 bungkus nasi biryani diagihkan secara percuma sebagai juadah berbuka puasa kepada masyarakat sekitar Ipoh semalam. Program dianjurkan Persatuan India Muslim Perak (PRIM) dengan kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak serta Masjid Sultan Idris Shah II Ipoh. Imam Besar Masjid Sultan Idris Shah II, Abdul Farid Saleh berkata, program diadakan bertujuan menyantuni masyarakat sekitar selain mempromosi amalan bersedekah di bulan Ramadan. Usaha ini amat baik dalam kita mengembangkan dalam mengambil fadilat khususnya dalam bulan Ramadan ini, ya bulan puasa, kita menginfakkan makanan. Ya, program ini dapat manfaat kepada masyarakat khususnya warga Ipoh ya dalam bulan Ramadan ini, dan di samping itu juga dapat mengeratkan silaturahim sebenarnya di antara orang yang menginfak dan juga orang ramai. Ini edarkan percuma dan juga saya pun mengucap ribuan terima kasihlah yang ada orang yang memberi sumbangan untuk menaikkan nasi bungkus. Ini bala golongan lah, kita tak kira lah siapa saya minta, kita akan bagi je lah. Sementara itu, rata-rata orang ramai yang ditemui menzahirkan penghargaan di atas penganjuran program seumpama itu. Program-program macam ni bagus untuk tolong orang. Kadang-kadang ada orang yang tak mampu nak beli semua. Tapi ni salah satu untuk membantulah semua-semua. Bagus-bagus. Di apa ni kalau lagi infak lagi ramai orang dapat dan dapat manfaat. Maksudnya tahun akan datang pun patut diteruskan lagi. Saya rasa saya memang setuju diteruskan.
Berbudi kepada tanah tidak pernah merugikan. Prinsip itu menjadi pegangan Mat Jaman Mat Nur yang sanggup berpanas dan berhujan mengusahakan tanaman tembikai seluas 130 ekar di Lenggong, Sungai Siput, Kuala Kangsar dan Perak Tengah. Penat lelah selama 17 tahun itu akhirnya membuahkan hasil apabila tanaman diusahakan kini memberikan pendapatan lumayan. Laporan Nur Ain Abu Bakar. Menurut Mat Jaman, beliau memilih untuk menanam tembikai kerana prospek pasaran lebih luas selain harganya yang agak mahal. Singapura dan Dubai antara pasaran yang berjaya diterokai ketika ini. Dulu sebelum tembikai ni macam-macam dah buat. Dah buat. Contoh sayur, pisang, betik. Jagung sekali. Pernah tanam banyak tu, berpuluh-puluh ekar. Tapi keuntungan terlalu nipis. Lepas tu beranikan diri cuba tembikai. Orang cuba ni di antara jadi dengan tak jadi. Cuba kali pertama jadi. Mula-mula buat 5 ekar. Lepas tu jadi tambah lagi 5 ekar. 20 ekar, 30 ekar. Sampai sehingga sekarang dah ada dekat 100 lebih ekar. Sepanjang bulan Ramadan, permintaan terhadap tembikai boleh meningkat sehingga 10 kali ganda berbanding biasa. Rata-rata tenaga kerja yang digunakan oleh Mat Jaman untuk mengusahakan ladang tembikai ini menggunakan pekerja tempatan. Ini secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk menambah pendapatan. Selain mengusahakan tanaman tembikai, Mat Jaman juga menanam pokok pisang dan juga labu sebagai tanaman selingan. Kejayaan Mat Jaman turut disokong beberapa agensi lain termasuk Jabatan Pertanian Negeri Perak. Tembikai merupakan antara fokus jabatan untuk tambah. Dan di bawah jabatan pun kita telah merangka beberapa program khas untuk kita memberi bantuan dan menggalakkan lebih ramai orang menanam tembikai ini dengan kita meletakkan bajet-bajet ini tertentu di bawah bajet kita ni kita lebihkan. Seperti contoh untuk sayuran kita lebihkan, untuk tembikai ni pun kita lebihkan. Usaha ini diharap dapat menjadi dorongan kepada lebih ramai anak muda di luar sana menceburi bidang pertanian sekaligus menyumbang kepada peningkatan sekuriti makanan negara. Nur Ain Abu Bakar, RTM. Berita dari Perak kembali kepada Sahi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Rick. RTM Langkawi menjadi destinasi seterusnya untuk jelajah Ramadan edisi 2023. Sebelum berakhir di Perlis hujung minggu ini, program bertunjangkan aktiviti kemasyarakatan itu telah bermula sejak pukul 5 pagi tadi. Perkembangan langsung bersama wartawan Muhammad Najib Masur di Masjid Al-Falah Langkawi. Najib. Ya, jelajah RTM kini memasuki ke RTM Langkawi. Pastinya ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Masjid Al-Falah Padang Kandang Langkawi untuk berkongsi kepada anda mengenai dengan pengisian di sepanjang program ini berlangsung sejak pukul 5 pagi tadi dan bagi berkongsi mengenai dengan aktiviti semasa seketika bersama dengan saya pada ketika ini iaitu penerbit bagi program ini Cik Sabihah Abdul Rahman. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik Najib, terima kasih. Baik, boleh berkongsi bersama-sama dengan kami di Berita Wilayah pada ketika ini antara program yang pun sedang berlangsung pada ketika ini menerusi jelajah Ramadan RTM Langkawi. Baik, terima kasih Najib. Seperti mana yang sedang berlangsung pada ketika ini menerusi jelajah Ramadan RTM Langkawi, ada aktiviti penyediaan bubur pulut hitam yang disertai kaki tangan dan juga petugas Langkawi FM. Selain itu, turut serta ialah Puspanita dari LADA, dari Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan juga ahli jawatan kuasa Karyah Masjid Al-Falah Padang Kandang. Dan ini ia dijangka akan diedarkan sekitar kawasan ini lebih kurang pukul 5.30 petang nanti dan juga akan diteruskan pada malam nanti dengan aktiviti penyampaian sumbangan kepada 33 orang penerima bersebenar dengan sebutan Aidilfitri yang mana di mana ia merupakan hasil tajaan daripada QSR brand. Menariknya program ini bermula saat pukul 5 pagi tadi, pastinya menerusi aktiviti bersahur. Jadi mungkin menarik untuk dikongsikan bersama-sama dengan penonton. Ya Najib, sebelah pagi tadi sebenarnya kita bermula pada 5 pagi lagi yang mana kita adakan program bersahur bersama dengan agensi-agensi dan juga sukarelawan daripada APM, JPJ dan Wataniah Petugas Langkawi FM. Itu sendiri di Masjid Al-Sofia, Kedah Waterwendo.
Langkawi, dan kita susuli pula dengan solat subuh dan juga kuliah subuh. Pada 7.30 pagi kita teruskan pula dengan aktiviti gotong royong bersama dengan penduduk kampung dan sukarela. Baik, mungkin sedikit harapan daripada pihak penerbit sendiri untuk melihat program seumpama ini pada tahun hadapan menjadi lebih gah lagi. Silakan. Saya mengharap banyak lagi agensi-agensi yang akan terlibat pada program jelajah akan datang bagi memeriahkan lagi jelajah RTM pada tahun hadapan. Baik, Syed Sabiha, terima kasih banyak atas kesediaan bersama dengan kami. Jadi setakat itu dahulu langsung untuk perkongsian semasa jelajah Ramadan RTM Langkawi dari Masjid Al-Falah Padang Kandang Langkawi. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Najib. Program e-usahawan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD membantu peniaga menggunakan platform digital sebagai media memasarkan produk jualan mereka. Ia adalah antara inisiatif kerajaan dalam membantu golongan kurang berkemampuan dan asnaf untuk mengubah nasib dan memperbaiki ekonomi. Laporan Farah Huda Sahiran. Pelbagai program e-usahawan diperkenalkan KKD terutama melibatkan agensi seperti Mainik Berhad dan juga Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan kerjasama kerajaan negeri. Di Melaka, Majlis Agama Islam Melaka MAIM antara yang bertanggungjawab memperkenalkan program pemasaran di platform media sosial kepada golongan asnaf khususnya yang ingin mengubah nasib mereka. Peniaga roti john Khairul Azril Ahmad, 45 tahun, antara peniaga yang mengikuti kursus di bawah kendalian MDEC dan MAIM sehingga diberjaya keluar dari masalah kewangan. Kursus online ni yang dijalankan oleh MDEC adalah daripada MAIM lah. Jadi sebab saya di bawah pengawasan MAIM sebab kita asnaf kan. Jadi di masa tu COVID dan banyak peniaga-peniaga telah bertukar daripada jualan secara terus kepada online punya ni. Jadi alhamdulillah kursus tersebut telah membuka mata saya berkenaan dengan jualan melalui online. Terima kasih kepada MDEC di masa itulah. Hasilnya, Khairul kini tidak lagi menerima bantuan daripada MAIM dan berjaya mengutip hasil jualan lebih RM500 setiap hari. Rata-rata pembeli juga akui cara pasaran dalam talian antara cara terbaik membantu para peniaga. Okey, kalau kita tengok sekarang ni the new generation sekarang diorang lebih kepada more on media sosial lah. So everything about marketing, kalau berbagai media sosial ni diorang selalu akan beli dengan survey pada media sosial dulu sampai sekarang. So far memang berhasil lah sebabnya kita menggunakan media sosial juga Facebook, TikTok dengan IG memang ramai yang membelilah. Lepas tu ramai yang datang kenal kedai pun sebabnya daripada situ. Dari situ lah dapat tahu ni lah. Okay, kalau dia punya sedap tu dia ada AB, saya akan bagi A++. Okay. Sebab dia punya rasa tu jarang dapat apa yang saya nak. Dan daging dia pun tak kedekut, banyak. So dia punya rasa dia tu memang kit. Platform digital pastinya antara yang berhasil dan berkesan untuk para peniaga kecil-kecilan seperti di Pasar Ramadan ini untuk memasarkan produk mereka. Apa yang pasti, program daripada Kementerian Komunikasi dan Digital seperti kendalian di bawah Mainik dan juga MDEC pastinya antara yang berkesan untuk membantu mereka menjayakan lagi produk mereka. Dan ia juga antara salah satu langkah untuk memberikan ilmu kepada peniaga ini untuk konsep pemasaran secara digital di gerai mereka. Farah Huda Sahiran, RTM. Majlis Berbuka Puasa Jalanan atau Street Iftar Under the Stars, anjuran Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD mendapat sambutan menggalakkan. Program seumpama itu juga dapat merancangkan industri pelancongan dalam negeri meskipun pada bulan Ramadan. Laporannya bersama Amar Irfan Rahmat.
Pencahayaan yang berwarna-warni juga berjaya memeriahkan lagi suasana majlis berbuka puasa jalanan ini. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, program ini juga dapat membantu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan penduduk. Mungkin pada tahun-tahun akan datang kita akan mengubah supaya mereka sendiri bawa potluck datang ke sini untuk sama-sama berbuka mungkin di hujung minggu. Kita buka Sabtu dan Ahad untuk mereka berbuka di hujung minggu, tapi mereka bawa makanan mereka sendiri, dan kalau ada penyumbang-penyumbang yang nak menderma untuk majlis berbuka puasa boleh kita letak di sini, dan mereka juga boleh solat maghrib dan isyak di sini serta tarawih di sini insya-Allah. MPPD juga mengalu-alukan semua pihak yang ingin bekerjasama dalam menjayakan majlis berbuka puasa ini pada tahun hadapan selain bersedia menerima kedatangan pelancong dari luar. Tidak lama lagi ramai pelancong-pelancong dari China akan datang, dan kita dah bersedialah daripada sekarang untuk kita nak menerima kita lonjakan pelancong-pelancong daripada luar. Cuma dari segi penganjuran tahun Melawat Parisan tu kita kena bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sembilan, bersama juga dengan lagu pelancongan lah, sebab perkara ini perlu kita selaraskan dengan begitu teliti. Pengalaman saya rasa seronok dapat berbuka puasa beramai-ramai. Di samping itu dapat merapatkan silaturahim di antara rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua. Kemeriahan berbuka puasa bersama keluarga dan saudara Islam di bawah sinaran bulan dan bintang antara keunikan yang ada di Port Dickson istimewa sempena bulan Ramadan ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayolah sertai pengalaman ini menerusi Street Iftar Under the Stars hanya di Port Dickson, Negeri Sembilan. Amar Irfan Rahman. Tradisi menghantar kad raya kini semakin dilupakan, terutamanya dalam kalangan anak muda. Mereka lebih memilih untuk menghantar ucapan dengan kad raya elektronik yang dikirim melalui media sosial. Namun, bagi pesara guru di Jerantut Pahang, pemberian kad raya secara fizikal adalah satu tradisi yang tidak sepatutnya dilupakan. Wartawan Ayu Nurihan Saleh ada laporannya. Salahuddin Mat Rasad, 63 tahun, mula menghantar kad raya pada 1981. Namun aktif mengumpulnya pada tahun 2002 ketika mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 18 di Maran. Setiap tahun selain menghantar kad raya kepada keluarga dan sahabat, Salahuddin tidak pernah lupa menghantar kad raya kepada hampir semua orang kenamaan, termasuk Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah. Hingga kini beliau mempunyai koleksi lebih 200 kad raya daripada orang kenamaan dan pembesar negara. Kad raya daripada Sultan Terengganu, Sultan Kedah, Sultan Pahang, yang di-Pertuan Agong, Sultan Johor. Baik saudara, inilah dia koleksi kad raya diraja yang dikumpul oleh seorang pesara guru, Encik Salahuddin Mat Rasad. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah kad raya diraja daripada yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan Johor kerana menggunakan tanda tangan dengan menggunakan dakwat sebenar dan bukannya cetakan. Antara koleksi disayangi 12 kad hari raya yang ditandatangani sendiri oleh Sultan Brunei yang diterimanya sejak tahun 2007. Kad raya daripada yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultan Kedah almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah juga ada dalam simpanannya. Okey. Antara yang paling saya sayang saya simpan ialah kad daripada Sultan Pahang Paduka Ayahanda Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, di mana dalam gambar baginda dengan Sultanah Sultan Kalsum dan juga gambar baginda dengan anak-anak baginda, putera-putera dan puteri-puteri baginda. Salahuddin memberitahu tradisi berkenaan harus dihidupkan semula kepada generasi sekarang. Ia bagi menanam semangat cinta kepada negara dan kesetiaan kepada raja. Saya cuba melahirkan kepada pelajar saya di masa Sekolah Menengah Jengka 18. Masa itu saya guru kelas, saya minta pelajar saya tanda tangan setiap orang tu kita hantar pada Raja Melayu. Dan
semua kad itu dibalas oleh baginda dan dipamerkan di kelas. Itu antara cara saya untuk mendidik generasi muda supaya menghormati, menghayati prinsip rukun negara. Saya menyokong penuhlah dia punya minat kan. Anak-anak pun dia suruh, kadang dia suruh buat hantar kad sultan juga. Salehuddin mengakui sukar untuk membeli kad hari raya ketika ini kerana tidak banyak kedai yang menjualnya. Laporan Ayu Norehan Saleh, RTM. Ramadan, bulan pengampunan. Antara keistimewaan bulan suci ini, terdapatnya satu malam penuh berkat lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Malam teragung penuh kemuliaan yang dinanti-nantikan kedatangannya yang hanya akan muncul pada 10 hari terakhir Ramadan. Untuk meraih ganjarannya, umat Islam Muslim dianjurkan untuk melipat gandakan ibadah dan memperbanyakkan doa. Kupasannya bersama wartawan JAKIM Amin Fauzi. Peluang untuk berada dalam 10 malam terakhir Ramadan tidak sepatutnya disia-siakan. Allah suka mendengar permintaan daripada hamba-Nya dan antara masa terbaik untuk melakukannya ialah pada bahagian terakhir malam. Amalan ataupun doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mohon kepada Allah keampunan di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Malah seluruhnya bulan puasa dan Ramadan itu sendiri tidak lain dan tidak bukan syahrul maghfirah, iaitu bulan keampunan. Ya, dengan puasa kita mohon keampunan daripada Allah dan malamnya menghidupkan malamnya juga dengan tujuan mohon keampunan daripada Allah. Itu yang paling afdal. Tiada hari tertentu dikhususkan bagi malam Lailatul Qadar. Namun, menurut jumhur ulama, ianya akan muncul pada malam-malam ganjil. Malah, Rasulullah sendiri beriktikaf di masjid sebaik memasuki 10 malam terakhir. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW bertanya, "Wahai Nabi Allah, apabila kami bertemu dengan malam Al-Qadar, apa doa yang kami kena baca?" Lalu Nabi mengajar kepada Sayyidatina Aisyah, mengajar kita semua satu doa, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengampun dan suka memberikan keampunan, maka ampunilah dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Lebih istimewa, amalan sedekah yang dilakukan sekiranya jatuh pada malam Lailatul Qadar, pahalanya akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Malam Al-Qadar ialah malam yang mulia, malam yang diberkati dan diagungkan serta mempunyai banyak kelebihan. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam diberi peluang untuk merebut barakahnya 10 malam terakhir Ramadan ini. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadah, doa yang tidak putus-putus, seterusnya memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Seramai 30 gelandangan terpilih mendapat sentuhan 7 tukang gunting rambut profesional secara percuma sempena kedatangan Aidilfitri tidak lama lagi. Mereka diberikan penampilan baharu yang lebih kemas menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Sirim Hopeful Haircut Sahabat.
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berkata, program bertujuan berkongsi kegembiraan bersama sahabat jalanan dan menaikkan semangat mereka untuk berhari raya. Jadi Sirim terpanggil untuk sama-sama meraihkan kawan-kawan kita di sahabat jalanan, pasal kita tahu dia terpinggir dan kita nak bagi dia satu keriangan baru, satu motivasi baru supaya dia pun merasa dia lebih sihat, lebih mesra, lebih riang. Dan insya-Allah dengan mudah-mudahan dengan doa kita pada Ramadan ini, dengan adanya program seperti ini, dia pun rasa dekat dengan masyarakat. Program CSR itu turut dibantu oleh 30 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan Sirim. Ketua Kontingen Negara ke Sukan Olimpik Paris 2024, Datuk Hamidin Muhammad Amin, sedia bekerja dengan sepenuh hati untuk menamatkan penantian pingat emas pertama negara. Selain memastikan lagu negaraku berkumandang di Paris, beliau juga berhasrat meningkatkan pencapaian pingat perak dan gangsa pada tamasya sama. Bila jawatan saya dibagi ke sini, saya bukan half-hearted. Saya seorang yang very positif dan saya yakin kalau kita work dan kuat dan untuk tujuan itu semua, insya-Allah dengan rezeki Allah SWT kita akan dapat. Maksa saya tak mustahil. Saya ingin bekerja dan saya turut sampailah hari kemuncak dia. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan bersama timbalan CDM Datuk Nicole David ke sesi latihan skuad badminton di Akademi Badminton Malaysia. Malaysia yang menyertai Olimpik musim panas sejak edisi 1996 Melbourne masih kempunan emas pertama dengan pencapaian terbaik adalah 4 perak dan 1 gangsa di edisi Rio 2016. BAM akan mencadangkan kepada Jawatankuasa Road to Gold RTG pelantikan legenda Dato' Lee Chong Wei sebagai pengurus pasukan RTG badminton ke Olimpik Paris. Menurut BAM, pelantikan itu wajar dilakukan memandangkan persediaan untuk Paris 2024 semakin diperhebat dengan kejohanan kelayakan bermula Mei ini. Presiden Tan Sri Mohamad Norzal Zakaria berkata bekas pemain nombor 1 dunia dan pemenang pingat Olimpik 3 kali itu adalah calon yang sesuai untuk menjalankan tugas itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Figura itu memenuhi semua kriteria dan tiada individu lain lebih layak menguruskan pasukan untuk mencapai misi emas di Paris. Sementara itu, Datuk Chong Wei yang juga panel penasihat teknikal Akademi Badminton Malaysia gembira dengan kemungkinan memimpin prospek pingat emas negara. Beliau bersedia memainkan peranan membantu pemain kebangsaan untuk merealisasikan sasaran negara jika dilantik. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.